بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال الإمام العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى في كتابه الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أربعة. Ini pada bab nawaqidul wudu, perkara segala yang membatalkan akan wudu. Okey. Perkara yang membatalkan wudu arba'atun. Ialah 4 perkara. Nawaqidul wudu'i arba'atun, bermula segala perkara yang membatalkan wudu itu ialah 4. Al-awwal, yang pertama, iaitu al-awwal min al-arba'ah. Al-awwalu minha al-khariju min ahadis sabilain illa al-maniyya. Yang pertama sekali ialah sesuatu yang keluar, al-kharij, sesuatu yang keluar, min ahadis sabilain, daripada salah satu daripada 2 jalan, iaitu hadis sabilain qubul dan dubur. So sesuatu yang keluar daripada qubul dan dubur itu membatalkan wudu. Tetapi pada ibarat macam ni, dalam mana-mana kitab fiqh Syafi'i yang ibarat macam ni, dia ada padanya tajawuz ataupun tasamuh, ibarat kurang daqiq. Okey, sebab al-kharij min ahadis sabilain itu tidak membatalkan wudu. Okay. Al-kharij, sesuatu yang keluar daripada qubul dan dubur itu tidak membatalkan wudu. Seperti kencing, najis. Okay. Apa-apa yang keluar daripada qubul dan dubur itu tidak membatalkan wudu. Tapi yang membatalkan wudu ialah khurujul khariji, keluarnya sesuatu yang keluar. Dari kena halus itu tu. Jadi pada ibarat macam ni, al-kharij, kenapa takdir hazaf mudaf? Takdir mudaf lah, iaitu khurujul khariji min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu yang keluar. Itu barulah perkara yang membatalkan wudu. Maksudnya keluarnya kencing, keluarnya najis, tu min ahadis sabilain, daripada salah satu daripada 2 jalan. Illal maniyya, melainkan air mani. Air mani dia tidak membatalkan wudu. Air mani tidak membatalkan wudu. Dengan kata macam mana? Iaitu semua yang keluar daripada qubul dan dubur, okay, sama ada najis ataupun benda suci. Suci itu iaitu benda mutanajis lah. Kalau tahi ataupun kencing itu nama dia najis. Okay, bila najis tidak boleh disucikan. Ataupun yang keluar daripada qubul dan dubur itu ialah mutanajis, sesuatu yang kena najis yang boleh disucikan, seperti keluar batu, ataupun tetelan cincin misalnya, tetelan emas, biji emas, kemudian keluar balik dekat dubur misalnya, keluar. Maka itu sesuatu yang mutanajis, dibersihkan saja. Dia najis mutawassithah lah, dibersihkan saja, kemudian dia jadi suci. Sama seperti kopi luwak tu, kopi tahi musang tu, yang tu dia suci lah. Maksud dia mutanajis. Bila keluar daripada dubur musang tu, kemudian dibasuh, dia disuci. Jadi ada sesuatu yang keluar daripada qubul itu, dia tidak membatalkan wudu, iaitu al-maniyah, air mani. So konsepnya macam ni. Contoh, seseorang jikalau dia tidur dalam keadaan tetap papan punggung dia tu, tidur dalam keadaan bersila misalnya, kemudian dia ihtilam, bermimpi basah, kemudian keluar air mani. Okay, keluar air mani. Kemudian jadi dia nak solat, dia tidak boleh. Bukan sebab batal wuduknya, tetapi
dia dalam keadaan hadas besar, dia wajib kena mandi. Okay, dia wajib kena mandi. So, dia mandi, kalau dia mandi dalam keadaan dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk, seperti tidak menyentuh kemaluan, tidak kencing, okay, maka wuduknya kekal lagi. Okay, wuduknya kekal lagi. Cuma kat sini, dalam masalah mani ni, sini kena hati-hati. Ini ramai yang salah faham. Okay, yang ramai yang salah faham. Kat sini kena tambih. Salah faham macam mana? Ketika mana ditanya, setelah setelah keluar air mani, sama ada dengan mimpi ataupun jima isteri, kemudian setelah itu dia pun mandi. Kemudian bila mandi, selepas daripada selesai mandi wajib tu, kemudian ketika dia duduk ke, ataupun ketika dia rukuk ke, ataupun ketika dia sujud ke, keluar baki air mani lagi. Maka ditanya, yang tu hukumnya macam mana? Wajib mandi lagi sekali tak? Maka sebahagian orang menjawab kata tidak perlu mandi wajib. Okay? Cukup sekadar basuh sahaja macam biasa. Itu tidak tepat. Okay? Dalam mazhab kita Syafi'i ni, yang tu wajib kena mandi lagi sekali. Wajib kena mandi lagi sekali. Silap fahamnya dekat mana? Silap fahamnya ketika memaknai atau ketika ibarat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam kitab Al-Okay, dan selepas daripada tu mukhtasarnya, syarah-syarahnya selepas itu, pada kata apa? Dia kata illa al-maniyya, situ illa al-maniyya, bawah tu ada dah. Bawah tu ada dah. Okey. Bawah tu ada. Jadi cuba tengok, aymani syakhsi nafsihi al-kharij minhu awwal marrah. Aymani seseorang, aymani orang tu sendiri yang keluar daripadanya, daripada ahadits sabilain, awwal marrah, kali pertama. Kali pertama. Okey, kali pertama. Dekat sini sebab nanti kita akan masuk dekat bahagian mandi. Okey, sebab mandi. Dekat masalah mandi nanti, okey, ada perbahasan keluar air mani yang kali pertama, awal marrah tu. Khurujul mani kan antara sebab-sebab mandi wajib tu ialah khurujul mani awal marrah, kali pertama. So, untuk yang maksud kali pertama tu bukan bermaksud keluar kemudian dia mandi wajib, kemudian saki baki tu ialah kedua, bukan. Saki baki yang masih ada lagi tu, itu dikira yang pertama lagi. Dalam mazhab kita itu masih yang pertama. So wajib kena mandi. So apa dia tu? Air mani yang keluar kali kedua, yang tidak wajib mandi. Tu kena beza. Air mani yang kedua, yang keluar kali kedua, yang tidak mewajibkan mandi, maksud cukup sekadar basuh saja, ialah air mani yang selepas dilakukan istidkhalul mani, usaha memasukkan mani semula. Iaitu bila keluar air mani kali pertama, kemudian air mani tu dia masukkan lagi sekali dalam faraj tu. Sama ada faraj perempuan ataupun kemaluan lelaki, dia masukkan balik dalam kemaluan tu, digunakan picagari ke, digunakan apa-apa alat. Kemudian air mani yang telah dimasukkan itu tu keluar semula. Itulah maksud al-kharij marrah thaniyah. Yang itu kalau keluar itu tidak mewajibkan mandi. Adapun yang kali pertama termasuk saki baki, itu wajib kena mandi lagi sekali. Lepas tu macam mana pula ustaz cara nak pastikan supaya selepas daripada mandi tidak keluar lagi saki baki? Caranya ialah dengan kencing. Okey, sebab saluran air kencing dengan air mani tu dia ada titik pertemuan dia tu. Yang mana air kencing ni bila kita dah kencing dia tu, dia dah bersihkan saluran tu, dah tak ada dah saki baki lagi akan keluar selepas daripada kita mandi. So kena faham kat situ. Kena faham kat situ hukum dia. Okey. Jadi air mani kaitkan dengan masalah wuduk pula. Tadi sebab tu masalah yang sering ditanya, yang sering berlaku salah faham. Jadi air mani itu tidak membatalkan wuduk, iaitu yang keluar kali pertama. Kali pertama, air mani dia sendiri. Amma maniyu ghairihi aw nafsihi ba'da istidkhalihi fayanqudu bi khurujihi. Ni kat ta'liq bawah tu Maksudnya apa?
perkara pertama yang membatalkan wuduk ialah keluarnya sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur kecuali mani. Mani tidak membatalkan wuduk, iaitu mani mana? Mani diri sendiri yang keluar kali pertama. Adapun air mani orang lain ataupun air mani diri sendiri ba'da istidkhalihi, selepas diusaha memasukkan. Ni air mani ni dah keluar, kemudian dia masukkan balik dalam kemaluannya, maka keluar kali kedua yang tu fayanqudu bi khurujihi, maka batal ia wuduk bi khurujihi, dengan keluarnya keluar air mani. Sebab tu detail kat sini. So air mani ni, kalau sebab tu tempat kena tafsil. Di dalam marhalah kitab yang kedua, so jawapan-jawapan antum tak boleh kata apa hukum air mani, keluar air mani tu membatalkan wuduk tak? Yang biasa kita belajar, air mani, keluar air mani tidak membatalkan wuduk. Kena tafsil. Fafihi tafsil, ada padanya tafsil. Jikalau air mani tu keluar kali pertama, dia tidak membatalkan wuduk. Adapun jikalau air mani tu keluar kali kedua ataupun air mani orang lain, maka yang tu batal wuduk dia. Apa tasawur untuk keluar air mani orang lain? Yang ni biasanya pada isteri. Pada isteri. Seperti suami isteri melakukan hubungan suami isteri. Kemudian si isteri mandi, okey, si isteri mandi, okey. Setelah mandi, kemudian keluar lagi sekali, keluar balik air mani suami dia tu yang dalam faraj dia tu keluar meleleh contohnya. Maka itu air mani orang lain. So air mani yang orang lain keluar daripada faraj dia tu, itu membatalkan wuduk. Okey. So kena jelas, ada dua masalah yang terkait dalam masalah air mani keluar kali pertama dan air mani keluar kali kedua, dan juga air mani diri sendiri dengan air mani orang lain, terkait dengan masalah batal wuduk ataupun kena ulang mandi wajib lagi sekali tu. Masalah ni kena tahqiq, okey, kena tepat ketika menjelaskan hukum. Okey. Dia cara kita nak tamakun, okey, untuk fiqh ni, iaitu kita kena biasa main masail. Mana kita kena selalu mengambil tahu apa yang selalu ditanya oleh masyarakat awam. Jadi ni pengalaman, iaitu bila kita dah start mengajar, orang kampung akan tanya, dan sebagainya, dengan menjawab dan sebagainya tu, kita rujuk balik kitab dan sebagainya, benda tu lagi membuatkan kita lebih itqan. Okey, jelas Kalau kurang jelas, bagi tahu dekat komen. Athani, yang kedua, perkara yang membatalkan wuduk ialah zawalul aqli, ialah hilangnya akal. Okey, hilang akal sama ada dengan gila ataupun pitam, pingsan ataupun dengan mabuk. Minum satu yang memabukkan ataupun minum pil yang memabukkan, kemudian hilang dia tak sedar tu. Tu batal wuduk dia. Kecuali mana? Illa binaumil mumakkini maq'adahu min mahalli qu'udihi. Melainkan mana hilang akal yang ni tidak membatalkan wuduk. Illa binaumil mumakkin, melainkan hilang akal dengan tidur orang yang menetapkan, mumakkin mana orang yang menetapkan akan maq'adahu, akan papan punggungnya. Maq'adahu tu, okey, ialah maf'ulun bih bagi al-mumakkin, isim fa'il. Isim fa'il, okey, dia boleh beramal seperti fa'il, okey, mutlaqan jikalau isim fa'il tu ada al. Adapun jikalau isim fa'il tu tidak ada al, seperti isim fa'il munawwan, maka dia boleh beramal seperti fa'il, iaitu al-mumakkin boleh beramal seperti yumakkin. Okey. Al-mumakkin bila ada al, iaitu al-mumakkin, dia boleh beramal dengan amalan yumakkin, iaitu menasabkan maf'ul. Bila ada al, dia beramal mutlaqan tanpa ada apa-apa syarat. Adapun jikalau mumakkin itu tidak ada al, maka nak beramal menasabkan maf'ul, dia ada beberapa syarat. Okey, ada beberapa syarat. Ada dua syarat lah. Yang pertama sekali dengan makna fa'il, isim fa'il tu dengan makna hal ataupun istiqbal. Tak boleh makna mudhi. Melainkan di sisi Imam Al-Kisai lah. Yang kedua, dia mesti kena iktimad di atas salah satu daripada 4 perkara. Okay, benda-benda macam ni disebut dalam kitab Nahwu tu. Cumanya dia ada tapak untuk nak masuk ke lapangan detail untuk ibarat kitab fiqh kita ni, tak dapat tidak mesti kena tamakun dalam Nahwu Saraf. Okey.
InsyaAllah sebelum masuk minhaj tu anak akan buat madkhal dalam satu atau dua majlis persediaan bagaimana nak memahami ibarat nas, gaya bahasa fuqaha, gaya bahasa Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin insya-Allah taala. Okey, melainkan dengan hilang akal dengan sebab tidur orang yang menetapkan akan papan punggungnya, maq'adahu iaitu papan punggungnya, min mahalli qu'udihi daripada tempat duduknya. Okey, apa tu tamkin? Cuba tengok tamkin tu, mana menetapkan. Itu kita kata merapatkan. At-tamkin alla yakuna bainal maqarri wal maq'ad tajafin. Tamkin ialah alla yakuna, at-tamkin mubtada, khabarnya masdar muawwal. Ialah bahawa tidak ada di antara maqar, tempat duduk. Maqar tu iaitu maqar tu iaitu kita kata kursi lah, kita kursi ataupun lantai. Wal maq'ad, okey, dan papan punggung dia tu tajafin, ada ruang. Okey, yakuna di situ boleh tanggung kata yakuna tamma, iaitu tidak ada ruang, renggang di antara lantai tempat duduk tu dan juga papan punggungnya. Rapatlah, rapat. Min mahalli qu'udihi, daripada tempat duduknya. Kurang duduk daripada lantai ke, atas binatang ke, ataupun hamparan ke, kursi ke, yang penting rapat. Termasuk juga dalam masa ni rapat-rapat ni maksudnya apa? Termasuk juga kerusi-kerusi yang apa kata, dalam bentuk jaring. Ada contohlah kalau dia duduk dekat besi-besi yang atau kursi yang ada ruang jaring-jaring macam tu kan. Itu pun dikira rapat, dikira tamkin juga. Okey. Sebab pengiraannya pada maqar dengan maq'ad dia tu. Okey. Sekalipun dia punya maqar dia tu, okey, ada ruang-ruang. Okey, jadi tidur orang yang macam ni itu tidak membatalkan wuduk dia tu. Contoh biasa duduk bersila macam tu. Mana maq'adahu ni kena dua belah papan punggungnya lah. Ada pun, okey, persoalan ni biasa ditanya, ramai tak lepas. Ini pengalaman. Okey, best. Sebab tu fiqh ni kena banyak tanya. Yang kita pelajar pun kena ambil peluang, kena banyak tanya. Kita guru kena selalu test pelajar. Iaitu dalam masalah ni, biasa pelajar ni dia ada modal, tidur yang tidak membatalkan wuduk ialah tidur tetap papan punggung dia tu. Kemudian kita tanya, bagaimana kalau dia tidur dalam keadaan berdiri, papan punggungnya rapat ke dinding? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pula jikalau dia tu baring, tidur dalam keadaan baring, papan punggungnya rapat ke lantai? Batal tak wuduk? Maka disebab dia ada modal satu, dia kata apa? Tak tetap papan punggung tak batal. So tak batal lah. Tak, tu silap. Itu silap. Yang diistisna tidur yang tetap papan punggung ni ialah apa? Tidur orang yang duduk. Okay, tidur orang yang duduk. Sebab tu sebahagian kitab dia nas lah. Iaitu ketika tidur, iaitu naumul mumakkin tu, iaitu naumu qa'idin mumakkinin maq'adahu. Ada qa'idin. Bermaksud apa? Terkeluar dengan kata qa'id itu tu tidur orang berdiri, tidur keadaan berbaring sekalipun tetap papan punggungnya ke dinding, tetap papan punggungnya ke lantai. So, jelas masalah ni. Yang dikecualikan ialah yang duduk sahaja. Okey, al-thalith. Okey, yang ketiga, iltiqa'u basharatayir rajuli wal mar'atil kabiraini al-ajnabiyyaini min ghairi ha'ilin. Berjumpa atau bertemu, bersentuhan basharatayir rajul, dua kulit lelaki, wal mar'ati, dan perempuan, al-kabiraini, yang besar kedua-duanya. Al-kabiraini di sini kena hati-hati. Pun tempat antara tempat yang kata silap faham. Biasa kata al-kabiraini itu yang sama-sama dah baligh dah. Tak baligh lagi tak apa. Tidak. Al-kabiraini di sini bukan maksudnya apa? Kena lelaki atau perempuan tu baligh. Tak. Dia kena kedua-duanya besar. Apa dhabit besar ni? Cuba tengok bawah tu. Iaitu ni.
Kalau kalau mereka baca sebahagian, sebab tu kita letak kaedah lah. An-nusus tuqra'u bil kamil. Letak dhabit mana-mana dalam apa perbahasan pun, dalam apa fan. An-nusus tuqra'u bil kamil. Nas-nas itu tu, teks-teks, ibarat-ibarat kitab tu, tuqra'u bil kamil, dibaca dengan sempurna. Ni tempat nak salah faham. Apa maksud kabirah ini? Kemudian dia tengok bawah contohnya. Ayil balighaini. Itu dalam baligh. Dia baca macam tu je. Maksudnya selagi tak balik kedua-duanya, maka tidak membatalkan wuduk. Salah. Kena baca habis. Ayil balighaini hadda syahwati urfan. Situ. Iaitu maksud besar kedua-duanya lelaki dan perempuan ini, yang mencapai kedua-duanya itu akan hadda syahwah, akan had syahwah. Had syahwah urfan pada uruf, inda arbab at-tiba'is salimah, di sisi orang-orang yang mempunyai tabiat nafsu yang normal, salimah. Bukan yang tabiat nafsu yang tak normal, seperti bernafsu dengan kanak-kanak. Maka fala naqda idza lam yablughu ahaduhuma, maka tidak ada batal, iaitu tidak membatalkan wuduk apabila tidak mencapai akan haddas syahwah ahaduhuma, salah satu daripada kedua-duanya. Seperti salah seorang kabir, dia menyentuh kanak-kanak. Haddas syahwah ni lebih detail, iaitu kalau lelaki, okey, mana haddas syahwah tu, lelaki tu dia punya dhabitnya tu, iaitu dia intisyaruz zakar. Intisyaruz zakari maksudnya, maaflah, itu tegang dia punya kemaluan dia. Kalau perempuan pula, okay, dhabit syahwah dia itu mailul qalbi, mana hati dia tu rasa nak macam tu. Jadi pada uruf, walaupun kanak-kanak itu belum baligh lagi, jadi apabila kuasa menanggung jima', contohnya pada usia 10 tahun, 11 tahun, maka tu kedua-duanya dah besar. Walaupun mereka belum baligh, maka apabila kedua-duanya, lelaki dan perempuan bersentuhan, maka itu membatalkan wuduk. Lagi pula al-ajnabiyaini, maka tidak masalah lah kita pegang budak-budak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu. Okey, budak perempuan. Sebab dia tu tidak kabirah. Al-ajnabiyaini, yang ajnabi kedua-duanya. Iaitu yang tidak ada mahram, yang bukan mahram kedua-duanya. Min ghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang. Ha'il iaitu menyentuh. Kalau menyentuh tersentuh pakaiannya, contohnya baju tersentuh, maka tidak membatalkan. Sebab apa? Dia ada ha'il, penghalang di antara kulit tu. Dia syaratnya nak batal wuduk kena berjumpa di antara kulit dengan kulit. Okey. Dekat sini, okey. Dekat sini bila kata basyaratayir rajul wal mar'ah tu, maka tak termasuk rambut, gigi dan kuku. Contoh, kalau si suami pegang rambut si isteri, maka tidak batal. Ataupun dia pegang giginya ataupun kukunya, itu tidak membatalkan wuduk. Cuma ada salah satu yang biasa ditanya, ni kadang-kadang ada sebahagian kurang jelas, maksudnya tak dapat jawab. Okey. Biasanya sebab ialah bersentuh dua kulit. Kecuali rambut, okey, termasuk dalam macam janggut ke apa, kuku dan juga gigi. Lepas tu tanya pula, bagaimana pula jikalau lisan, lidah? Lidah, contohnya lidah bersentuh dengan kulit isterinya contohnya. Okey. Maka lidah termasuk daripada basyaratayir rajuli wal mar'ah, termasuk daripada perkara yang membatalkan wuduk. Okey, lisan. Okey. Kemudian ini ar-rabi', yang keempat, massu qubulil adamiyyi aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'. Ana akan bagi tapak yang kuat lah untuk antum insya-Allah taala dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, supaya ready untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Supaya fiqh ni setiap masalahnya antum kena dakik. Bukan masuk antum nak kuasai bab ni saja, bab lain tak nak. Tak, antum kena kuasai 4 rubuk. Sebab ni kata apa, memang keperluan semasa ataupun memang ni tugas-tugas ahli ilmu untuk menjelaskan hukum hakam kepada masyarakat. Okey. Yang keempat itu massu qubulil adamiyyi.
menyentuh kemaluan anak Adam. Okey, anak Adam tu manusia lah. Sama ada kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Kemaluan orang lain. Okey. Di sini bila kata qaid adami keluar dengan kata al-bahimah. Mana jikalau seseorang memegang kemaluan binatang, lembu, kambing, itu tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk menyentuh kubul anak Adam. Jin pula macam mana Ustaz? Jin, kemaluan jin tu. Kemaluan jin. Bagaimana pula kalau orang pegang kemaluan jin? Tu Imam Al-Bajuri ada sebut lah. Okay. Ya, Imam Al-Bajuri sebut apa? Wa ammal jinniyu fahuwa kal adamiyyi. Adapun jin, maka hukumnya sama seperti adami. Sebab apa? Bina'an ala hilli munakahatina lahum wa huwa al-mu'tamad. Itu nas Imam Al-Bajuri dalam masalah ni. Iaitu dia kata apa? Dalam masalah nawaqidul wudu, masuk qubul adami, maksudnya adami itu dia ta'bir dengan adami, mana keluarlah dengan kata al-bahimah, mana qubul bahimah, qubul binatang. Lepas tu tanya, kalau jin pula macam mana? Kalau menyentuh kubul jin. Menyentuh kubul jin, kata Imam Al-Bajuri, sama hukumnya seperti menyentuh kemaluan anak Adam. Sebab apa? Kerana bina di atas halal kita mengahwini mereka. Halal kita mengahwini jin. Okay. Wahwal mu'tamad, itu pandangan mu'tamad di sisi Imam Al-Bajuri. Tapi masalahnya khilaf yang mu'tabar, adakah boleh mengahwini jin ataupun tidak. Okey. Kemudian dalam masalah ni kena detail, iaitu masuk qubulil adami. Mana satu ni? Maksudnya apa? Yang kawasan dia tu menyentuh kubul anak Adam au halqati duburihi. Kubul anak Adam, bagi tahu, kubul anak Adam, masuk kubul anak Adam tu kalau lelaki maaf, dia punya kemaluan yang panjang tu daripada awal tu sampai dekat hasyafah tu. Okey. Kemudian okey. Nak soalan yang biasa ditanya, 2 biji tu ataupun dengan terjemahan dalam kitab Matla'ul Badrain, okey, dia sebut dengan 2 abimanar. Mana 2 biji tu? 2 biji tu batal tak? Membatalkan wuduk tak kalau disentuh? Okey. Yang itu biasa kadang-kadang tu pun salah faham juga. Tak, itu tidak membatalkan wuduk. Menyentuh 2 abimanar itu, 2 biji itu tidak membatalkan wuduk. Sebab ini masukkan kubur anak Adam tu untuk lelaki itu, iaitu zakar dia saja daripada awal sampai hasyafah dia. Kalau masuk di kawasan tumbuhnya anah tu, iaitu bulu ari-ari sekitar kawasan kemaluan itu, menyentuh kawasan itu, hatta bulu ari-ari itu sendiri itu tidak membatalkan wuduk. Perempuan, hadnya macam mana perempuan? Perempuan iaitu baina syafrataini, di antara 2 bibir faraj sahaja yang bertemu tu. Adapun luar daripada situ tu, itu tidak membatalkan wuduk. Okey, au halqati duburihi, ataupun halqah duburihi. Ni pun kena jelas. Ini sebahagian salah faham juga. Au halqati duburihi, iaitu halqah duburihi bukan papan punggung, tetapi lubang dubur tu. Lubang dubur. Halqati duburihi maksudnya apa? Multaqal manfaz. Multaqa al-manfaz. Lubang dubur tu. Bukan masuk papan punggung tu, ataupun dalam sikit, ataupun kita kata yang berdiri melekat tu, bukan. Bukan yang tu, tapi lubang dubur tu. Sentuh-sentuh tu, masuk-masuk tu bibatnir raha, dengan perut tapak tangan. Ni. Perut tapak tangan ni. Ini nama ar-raha. Ni dengan ni. Au butunul asabi'. Au butunil asabi', ataupun dengan perut anak-anak jari. Cara dia nak tentukan butun, iaitu yang mana bertemu apabila kita temukan macam ni dengan tahamul yasir. Tahamul yasir ni maksud apa? Dengan tekan sedikit. Okey. So kawasan yang bertemu itulah mana batin dia tu.
kecuali pada ibu jari. Kalau ibu jari kalau kita buat, dia batin ni tak kena. So ibu jari buat macam ni. Itulah yang apa yang bertemu kat sini ni, itu namanya batin. So kalau kat tepi-tepi ni macam ni, itu tidak membatalkan wuduk. Belakang tidak membatalkan wuduk. Okey, soalan. Perceraian ataupun fasil di antara faraj dengan lubang dubur tu, dia lubang dubur nak sampai ke faraj, dia ada fasil, maksudnya ada perceraian, mana tengah-tengah tu, kulit di antara bahagian di antara lubang dubur dengan faraj, ataupun lubang dubur dengan dua abimanar tu. Itu batal tak kalau sentuh kat situ? Situ tidak batal. Okay, situ tidak batal. Itu namanya apa? Kawasan ifda. Kawasan ifda. Kawasan ifda tu iaitu mana? Salah satu daripada dalam bab jinayat tu, kalau seseorang melakukan ifda, iaitu menghilangkan fasil di antara lubang kubul dengan lubang dubur, sekalipun suaminya, contohnya seseorang melakukan jinayah ketika menjima atau merogol, memperkosa seseorang sehingga pecah dia punya ifda tu, maksudnya perceraian di antara lubang dubur dengan farasnya itu, sehingga jadi satu. Mana lubang farasnya dengan lubang duburnya tidak ada pembeza, jadi satu. Tu namanya ifda. Ifda kena bayar diat 100 ekor unta, walaupun suaminya itu termasuk daripada jinayah. Itu kawasan ifda. Itu pandangan mu'tamad masalah ifda, iaitu ifda tu iaitu meluaskan jalan asalnya. Afdal makan iaitu wassa'al makan, iaitu lubang faraj dengan lubang dubur itu dijadikan satu lubang, jadi tidak ada beza. Itu jinayah. Itu pandangan mu'tamad. Pandangan muqabil mu'tamad iaitu yang mana ifda itu berlaku di antara lubang faraj dengan lubang air kencing perempuan. Maka kat situ ada pembeza sedikit. Maka bila dilakukan jinayah, mana jadi satu saja, tidak ada perbezaan antara lubang kencing dengan lubang faraj yang biasa tu, maka kena bayar diat juga. Tapi pandangan mu'tamad, ifda berlaku di antara lubang faraj dengan lubang dubur. Okey, bukan di antara lubang faraj dengan lubang air kencing. Okey. Kemudian ni, ma yahrumu ala man intaqada wudu'uhu, barang yang haram ia barang ala man intaqada wudu'uhu, di atas mereka yang batal oleh wuduknya, wuduk man. Okey, ini perkara yang haram ke atas mereka yang batal wuduknya. Orang yang batal wuduk, apa je yang haram, mana tak boleh lakukan, berdosa kalau dilakukan. Okey, yahrumu ala man intaqada wudu'uhu arba'atu asya', haram di atas mereka yang batal oleh wuduknya, wuduk man itu haram arba'atu asya', oleh 4 perkara. Arba'atu tu i'rab jadi fa'il bagi yahrumu. Apa dia? Yang pertama as-salatu, salat. Kata haram saja berdosa sebab dia bermain-main dengan hukum syarak, tak boleh, jangan dibuat. Wa tawafu, dan tawaf. Wa mashul mushaf. Okey, dan menyentuh mushaf iaitu Al-Quran. Orang kita sebut Al-Quran, ambilkan Quran tu je. Orang Arab, khudhil mushaf, macam tu. Mushaf tu, mushaf, termasuk juga mushaf, kalau kita katalah ni, macam contoh. Contoh ni kan, okay. Contoh kalau ni Quran, ni kitab. Ni, dia punya kulit itu, yang bersambung tu. Yang bersambung dengan Quran. Ataupun, kulit tu dah terkoyak dah, tercabut dah tu. Kulit Quran tu dah terkoyak, tapi masih lagi penisbahan tu kepada Quran. Seperti ini kulit Quran ni, maka itu tidak boleh juga untuk kita pegang benda tu. Okey. Wa hamluhu, dan juga menanggung akannya. Menanggung akannya iaitu menanggung Quran. Ni menyentuh masul mushaf tak boleh. Contoh kita kata ni mushaf, menyentuh tak boleh, menanggungnya, membawa dia tu pun tak boleh. Iaitu sini qiyas. Okay, qiyas aulawi. Itu min babil aula, sentuh saya tak boleh, apatah lagi nak tanggung. Okey, cuba tengok dekat bawah.
Cuba tengok dekat bawah. Ini penting. Wa yajuzu hamluhu ma'a mata'in in qasada al-mata'a. Dan harus menanggung Al-Quran mushaf ma'a mata'in, beserta dengan mata'. Mata' dengan maksud mata benda-benda lain lah, kitab ke, kain ke. Okey. Tapi dengan qaid, ingat sebahagian kitab dia ibarat dengan apa? Dengan kata wa yajuzu hamluhu fi mata'in. Fi mata'in, bukan ma'a mata'in. Mana-mana kitab dalam mazhab kita yang menyebutkan dalam masalah ni wa yajuzu hamluhu fi mata'in, fi tu bukan dengan maksud zurfiyah, tetapi fi dengan maksud ma'a. Fi dengan maksud ma'a. Okey. Iaitu contoh, dia ada mushaf, dia batal wuduknya. Kemudian alamak, ada kitab-kitab kuliah juga. Kemudian nak balik, boleh juga bawa Al-Quran dalam beg dia tu, okay, beserta dengan mata' benda lain juga. Tapi dengan syarat in qasadal mata', jika qasad ia akan mata', mana yang dia qasad nak bawa tu bawa buku kuliah. Maksudnya Al-Quran tu sebagai tabi' sahaja, ikut sahaja. Okay, ini qaulan wahidan, tidak ada khilaf. Kemudian ada khilaf wa kadza. Bila wa kadza, ingat ini persediaan dalam minhaj. Mana dalam mata minhaj bila disebut wa kadza, itu isyaratun lil khilaf, isyarat kepada khilaf. Sebab bila kata wa kadza, selepas tu mesti ada fil azhar, fil asah, okey, alal masyhur, alal madhhab. Ada khilaf lepas tu. So kadza isyaratun lil khilaf. Untuk yang dia bawa Al-Quran beserta dengan benda lain, okey, seperti kitab kuliah contohnya, jikalau dia niat nak bawa kitab kuliah tu, maka dia boleh menanggung Al-Quran. Okey, ini qaulan wahidan, tak ada khilaf lah. Wa kadza in syarraka aw atlaqa 'inda ar-ramli khilafan li Ibn Hajar. Dan begitu juga mana wa kadza ai wa ka qasdihi al-mata' in syarraka aw atlaqa. Jikalau dia mengongsikan, mana dia niat tasyrik, mana dia niat membawa beg tu, dia niat nak bawa Al-Quran dan buku-buku kuliah. Au atlaqa, ataupun dia itlaq, mana tak niat apa-apa pun. Maksudnya dia bawa saja. Dia tak niat bawa Al-Quran dan dia niat tidak bawa kitab kuliah. Itu harus juga menanggung mushaf itu di sisi Imam Ar-Ramli khilafan li Ibn Hajar. Menyalahi dengan Ibn Hajar. Ibn Hajar tidak. Ibn Hajar kata kalau bawa Al-Quran beserta dengan barang lain, tapi dia niat tu untuk nak bawa kedua-duanya, ataupun dia itlaq. Atlaqa maksudnya tak niat mana-mana, tak ta'yin, maka itu tidak boleh. La yajuzu hamluhu 'inda Ibn Hajar. Okey. Habis itu. Ana harap antum faham. Kalau ada yang tak faham, boleh tulis kat komen. Okey. Tulis dekat situ, wa hamluhu, tulis kat situ, bi khilafi hamli hamilihi. Bi khilafi hamli hamilihi. Bi khilafi hamli hamilihi. Menyalahi dengan menanggung akan sesuatu yang menanggung akan Al-Quran, mushaf. Okey. Maka yang tu tulis tu bi khilafi hamli hamilihi fala yahrumu mutlaqan. Fala yahrumu mutlaqan 'inda ar-ramli. Fala yahrumu mutlaqan 'inda ar-ramli. Imam Ramli dalam Nihayah. Ni. Mana apa? Yang tak boleh kita menanggung akan Al-Quran, membawa Al-Quran tu. Angkat macam tu. Dia bawa. Bersalahan dengan kita mengangkat sesuatu yang menanggung akan Al-Quran. Seperti rihal. Rihal itu ialah hamil bagi mushaf. Kemudian kita angkat rihal tu. Angkat rihal tu. Maka kita tak ada wuduk, kita angkat rihal tu. Ataupun kat meja, Al-Quran tu kat meja, kita angkat meja tu. Yang itu tidak haram mutlaqan di sisi Imam Ramli. Yang tu kita boleh beramal senang yang tu. Okey. Ada pun di sisi Imam Ibn Hajar, hukumnya, okey, hukumnya sama seperti
hamlul mushaf ma'al amti'ah atau ma'a mata'. Tengok jikalau dia qasad mushaf, tak boleh. Dia kena qasad hamil tu saja. Kalau kita kata kalau diangkat tu jikalau dia qasad akan hamil sahaja, itu rihal tu saja, maka itu boleh. Adapun jikalau dia tasyrik, dia niat angkat rihal dan niat angkat Al-Quran ataupun dia itlaq, maka itu haram di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jelas untuk masalah ni? Cuba respon sikit, anda tak tahu antum seorang dua orang ke, tulis kat komen tu. Kok antum nak tulis tapi nak tulis tak jelas tapi tak boleh nak tulis ke? Cuba tulis kat komen kejap. Nak tengok respon, takut antum terhalang daripada nak tanya tapi tak boleh nak tulis. Jelas setakat ni? Kalau jelas terus jelas, kalau kurang jelas atau kau putus-putus ke, bagi tahu. Tak naik. Mungkin antum dah tulis tapi mungkin tak naik kat skrin anak punya phone ni. Okey. Kemudian seterusnya kata musannif rahimahullah, al-ghuslu, itu dah terkhilaf al-ghuslu ke al-ghuslu. Okey, boleh tengok dalam Hasyiah Al-Bajuri. Ala kulli hal, dua-duanya boleh sahaja. Mandi. Al-ghuslu lughatan, mandi pada bahasa, ay al-ghuslu fil lughati, lughatan macam biasa, syar'an, istilahan tu mansubun binaz'il khafid. Mandi pada bahasa ialah as-sayalan, iaitu mengalir. Okey, mengalir. Iaitu sayalul ma, mengalir air. Wa syar'an, dan pada syarak, sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusah. Mengalirnya air ala jami'il badan, di atas ke semua badan. Jami' mana 100%, ke semua badan. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang ditentukan, iaitu niat tertentu. Niat inilah mandi wajib lah. Okey. Kemudian mujibatul ghusli. Mujibat iaitu perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Apa dia tu? Mujibatul ghusli sittatun. Bermula segala perkara yang mewajibkan akan mandi, sittatun, ialah 6 perkara. Al-awwal, yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan akan hasyafah, ay kullil hasyafah. Kullil hasyafah fil farji, di dalam faraj. Di dalam faraj. Hasyafah tu apa? Hasyafah ialah hiya ra'su dzakar, ialah kepala zakar. Wa misluha, dan umpamanya, umpama ra'si zakar ialah qadruha min faqidiha, ialah qadar hasyafah min faqidiha, daripada orang yang luput hasyafah. Okey, ni nak takrib. Okey, nak takrib, bantu pun dah besar. Contoh dia kata hasyafah tu, contoh kita kata ni, kemaluan yang kepala zakar tu dekat hujung ni, syarat dia kena masuk ke semuanya. Maksudnya kalau dia masukkan dalam faraj tu, okey, fil farji pula kita masuk, fil farji, kalau nak lebih jelas, fi dakhilil farji, di dalam faraj. Faraj tu hadnya mana? Bawah tu, cuba tengok, ila ma la yajibu ghusluhu minhu fil istinja. Tulis tu, fil istinja, iaitu had yang mana kawasan yang tidak wajib dibasuh daripadanya ketika istinja. Perempuan ketika istinja tu kawasan mana yang tak wajib dibasuh, itulah dakhilil farji. Jadi bila seorang suami contohnya memasukkan dia punya hasyafah ke semua hasyafah, maksudnya apa ni? Dah masuk semua ni, contoh kita kata hasyafah had ni, dah masuk ni, contoh had dakhilil farji, dia dah masuk, kemudian dia tiba-tiba cancel, dia tarik balik, kemudian tak jadi jima misalnya, maka dah wajib mandi. Wajib mandi sebab dia dah masukkan. Dia wajib mandi ni, dia tak kira inzal, keluar air mani ataupun tidak. Masukkan sahaja semua hasyafah tu, maka dah wajib mandi. Adapun jikalau dia masukkan sebahagian hasyafah, kemudian tarik balik, tak wajib mandi. Okey.
Untuk orang, okey, untuk orang yang ada hasyafah, kepala zakar dia tu, dia kena masuk hasyafah penuh lah. Contoh, seseorang itu faqidul hasyafah. Orang yang tidak ada hasyafah seperti terpotong, contoh accident, contoh terputus dia punya hasyafah ni, maka tinggal ni sahaja. Tinggal ni sahaja. Okey, maka yang ni hilang dah. Mana faqidul hasyafah. So orang yang tidak ada hasyafah, okey, so hasyafahnya hilang sini, maka qadar dia wajib mandi tu apabila dia memasukkan qadar hasyafahnya. Contoh hasyafahnya macam ni. Okey. So panjang macam ni, contoh, kira kat sini. Contoh kemaluan dia tu terpotong dekat sini. So kemaluan dia daripada sini sampai sini saja, contoh. Sampai sini. So kat sini ni sampai sini. Sama qadar yang ni dengan yang ni. Tu maksud. Bila masukkan yang ni ke dalam faraj isterinya, maka wajib mandi. Tu maksudnya. Okey, itu maksud untuk omithluha qadruha min faqidiha. Okey. Untuk masalah ilajul hasyafah, dekat sini penting untuk diketahui dalam masalah semasa. Orang tanya, masalah tadi tu dah jelas. Orang tanya, bagaimana pula ustaz, dia kata kalau memakai kondom, alat untuk merancang kehamilan tu. Jadi memakai salutan pada zakar tu, dia balut kondom tu, kemudian dia jima, kena wajib mandi ke? Situ. Sebab dia kata seolah-olah macam yalah, tidak, zakar tu tidak masuk lah. Maksudnya yang masuk tu iaitu ada sarung. Maksudnya yang bersarung tu, yang mana yang dilapik tu, kena wajib mandi juga ke? Ya, wajib mandi juga. Tu nas dalam dalam Mughnil Muhtaj sebut, Hasyiah Bajuri sebut. Okey, ambil nas ni. Okey. Wa syamila, tulis ni. Wa syamila ma dzukir wa syamila ma dzukir ma law kana adh-dhakaru ashalla aw ghayra muntashirin aw kana alaihi khirqatun walau ghalizatan. Ini antara yang bukanlah selalu ditanya, ada juga yang bertanya. Termasuk dalam masalah ini wasyamila ma dzukir, dan meliputi oleh barang yang disebutkan itu, ma law kana dzakaru ashalla. Masalah bahawa zakar itu asyal. Asyal ni maksud tak fungsi. Matilah. Mati pucuk, tak berfungsi pun. Jikalau zakar itu tu mati pucuk dan hasyafahnya masuk ke dalam faraj isterinya, itu dah wajib mandi. Seperti dia masukkan guna apa-apalah, guna jarinya ke apa semua tu. Au ghairu muntashirin, ataupun kemaluannya itu tidak tegang. Jadi lembek je macam tu, dia masukkan juga hasyafahnya pada faraj isterinya, dah kena mandi. Termasuk juga yang terakhir ni, tempat syarat yang kita nak, au kana alaihi khirqatun walau ghalizatan. Dan termasuk juga jika ada di atasnya, di atas zakar itu, khirqatun, balutan walau ghalizatan, sekalipun adalah khirqah itu tu, balutan itu tu tebal. Maksudnya apa? Ni dalam masalah kondom tu, ni dekat ni nasnya tu. Zeral sebut kondom tu maksudnya apa? Khirqah tu iaitu kain, cerpa kain macam itulah. Walaupun dibalut zakar itu ketika masuk ke dalam faraj isteri itu, maka itu pun kena wajib mandi juga, sekalipun khirqah itu tebal. Kalau yang kondom tu kan nipis, kalau yang contoh tak, kalau diandaikan ada yang lapik yang keras sekalipun, maka termasuk juga. Okey, wajib mandi juga. Okey. Asani,
Yang kedua, khurujul mani, ialah keluar air mani. Okey, keluar air mani. Bila tu keluarnya, tengok bawah tu, ay khurujuhu ila zahiril hasyafah. Keluar air mani itu sehingga zahir hasyafah, maksudnya keluar daripada lubang itulah. Minaz zakar, daripada zakar, wa zahiri farjil bikri, dan zahir bagi faraj anak dara. Wa ma yabdu 'inda al-julus 'ala al-qadamaini min as-sayyib, dan kawasan yang zahir ketika duduk di atas dua tapak kaki itu cangkung daripada orang yang janda ataupun yang bukan anak dara. Okey, kat sini sama juga qaid tadi tu, iaitu khurujul maniyyi, okey, awwal marrah, kali pertama. Kali pertama. So kali kedua tidak wajib mandi. Kali kedua tu maksudnya apa? Istidkhal. Adapun yang keluar sakit baki tadi tu, itu termasuk yang pertama. Yang dah jelaskan tadi dalam bab wuduk tadi. Tu kena jaga-jaga. Tu dalam mazhab kita. As-salis, dan yang ketiga al-haidu, ialah haid. Okey. Ar-rabi' an-nifas, al-khamis al-wiladah. Okey. Al-wiladahnya cuba tengok bawah tu, mithluha ilqa'ul mudghah wal 'alaqah allati qalat fiha qabilatun innaha aslu adamiyyin. Termasuk juga anak goge. Maksud tani gitu. Anak keguguran. Mana termasuk juga wiladah itu bila keguguran. So dia kena wajib mandi juga. Tak semestinya keluar baby. As-sadisu, yang keenam, ialah al-maut, ialah mati. Tapi mati bukan yang mati syahid. Okey, bukan mati syahid. Ada mati syahid, mati di jalan perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka itu tidak wajib dimandikan. Okey. Untuk masalah keguguran tu ana dah jelaskan pada matan Abi Syuja' tu. Okey, wasiqtu fil kabiri, dia punya syahid itu ada 2 bait. Okey. Wasiqtu fil kal kabiri fil wafati tu. So ada dhabit-dhabitnya, mana nak kena mandi, apa dhabit-dhabitnya, ada zahir ke, amaratul hayah ke. Okey, itu dah jelaskan, boleh rujuk balik dekat dars matan Abi Syuja'. Okey. Furudul ghusli, ni kefarduan mandi, itu rukun-rukun mandi. Furudul ghusli isnani, bermula segala rukun mandi itu ialah isnan, ialah 2 perkara. Pertama sekali an-niyah, pertama sekali niat, itu seperti mandi wajib, atau mengangkat hadas besar. Wa ta'mimul badani bil ma', dan meratai badan itu dengan air. Kena isti'ab lah, maksudnya kena meratai semua tu, bawah kuku dan sebagainya, sekalipun lebat. Ni ada miqaya wa in kasafa sya'ru, sekalipun lebat. Lebat tak lebat ni dia tengok dhabitnya, contoh dekat jambang lebat contohnya, dekat majlis takhatub tak nampak kulit. Contohnya apa? Ni contoh di jambang. Majlis takhatub tu, tengoklah majlis takhatub biasa kita bercakap ni berapa jaraknya? 1 meter, 2 meter macam tu. Biasa cakap biasa, normal. Nampak tak kulit dalam kita ni? Kalau nampak kulit dalam tu maksudnya kita punya jambang contohnya nipis. Kalau tak nampak, tu tebal. Sekalipun tebal, untuk mandi wajib kena sampai ke kulit. Okey. Kemudian syurutul ghusli, segala syarat ghusl, mandi pula. Syurutul ghusli hiya syurutul wudu' as-sabiqah. Ialah sama juga, sama seperti syarat-syarat wuduk yang telah lalu, iaitu al-Islam dan selainnya. Sunanul ghusli, sunat-sunat mandi. Kita bila belajar ni, benda-benda sunat lah kita kena buat. Kalau yang orang yang belajar agama, orang yang mendalami ilmu agama tidak mengamalkan benda-benda sunat, so siapa lagi nak amalkan benda sunat? Okay, sunanul ghusli kathiratun, bermula segala sunat-sunat mandi itu ialah banyak. Minha, setengah daripadanya, al-qiyam, ialah berdiri. Sunat mandi berdiri. Wastiqbalul qiblah, dan sunat mandi dalam keadaan menghadap kiblat. Wal wudu'u, dan wudu'. Wudu' ni lari daripada khilaf. Sebab ada sama ada wudu' sebelum ataupun tengah-tengah ataupun selepas. Sebab nak daripada khilaf, ada sebahagian mazhab yang mewajibkan wudu' untuk mandi. Wa tasmiyah, dan tasmiyah itu baca bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ahudul ma'atif wad dalku, dan menyelati segala lipatan-lipatan. Itu kal ibti, lipatan-lipatan tu maksudnya seperti kal ibti, itu seperti ketiak. Wal udhunain, dan kedua telinga. Wa tabaqatil batni, dan lapis-lapis perut. Kalau six pack tu tak adalah,
Mana yang berlapik-lapik tu, buka perutnya, masuk situ tu. Kalau yang apa besar, berlapik-lapik dia punya perutnya. Okey. Wadalku, dan gosok. Gosok dalam mazhab Maliki, tu wajib. Dalku ni orang gosok, kena macam tu. Dalam kaedah fiqhiyah sebutkan al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu ialah mustahab, sunat. Wa tathlis, dan mentiga-tigakan, basuh 3 kali. Okey. Wa tartibu af'alihi, dan tertib segala perbuatan ni, perbuatan mandi tu. Macam mana? Ni tertib ni sunat ni, cara mandi macam ni. Pertama sekali bi ayyaghsil al-kaffaini thumma al-farja. Iaitu dengan bawa dia basuh kedua tapak tangan, kemudian dia basuh faraj. Wa ma hawalaihi, dan barang itu anggota kawasan yang sekeliling faraj itu tu. Bahagian-bahagian atas paha sikit, bawah pusat tu. Summa yatamadmadu wa yastanshiqu, kemudian dia berkumur-kumur dan dia memasukkan air ke dalam hidung. Summa yatawaddau, kemudian dia berwuduk. Summa yata'ahadul ma'atif, kemudian dia itu menyelati lipatan-lipatan. Summa yufidul ma'a 'ala ar-ra'si, kemudian dia menuangkan akan air 'ala ar-ra'si, di atas kepala. Maksudnya niat ni kat situlah. Niat mandi wajib tu kat situ. Thumma 'ala ma aqbala min asy-syaqqil ayman. Okey. Min asy-syaqqil ayman, asy-syaqq. Okey, sebelah pihak. Kemudian dia tuang air tadi tu 'ala ma aqbala min asy-syaqqil ayman, daripada sebelah depan, daripada pihak kanan. Maksudnya dia basuh tangan kanan ni, basuh kat bahagian depan. Okey, kat bahagian depan sampai ni basuh. Thumma 'ala ma adbara minhu, kemudian tuangkan air di atas kawasan yang belakang daripada yang sebelah ayman. Maksudnya kepala dulu, kemudian bahagian depan sebelah kanan, kemudian bahagian belakang sebelah kanan. Thumma 'ala ma aqbala min asy-syiqqil aysar, kemudian bahagian depan sebelah kiri. Thumma 'ala ma adbara minhu, kemudian sebelah belakang daripada sebelah kiri. Itu tertibnya. Itu untuk orang hidup. Tulis bi khilafil mayyit, bersalahan orang yang mati. Mana mayat ni, jenazah ni, jenazah dia sunnahnya untuk kita basuh, kita katalah tertibnya tu basuh dekat kepala, kemudian basuh depan sebelah kanan, kemudian depan sebelah kiri, kemudian belakang sebelah kanan, kemudian belakang sebelah kiri. Iaitu untuk jenazah. Sebab jenazah ni dimandikan dalam keadaan macam tu, bahagian depan kemudian diterbalikkan, baru. Maksudnya dalam keadaan menghadap langit tu, dia basuhkan dulu, sunatnya basuh kepala dia, kemudian basuh sebelah depan bahagian kanan, daripada atas bahu ni sampai kaki, kemudian daripada bahu kiri sampai kaki, kemudian dia mengiringkan sebelah kiri, maksudnya dia boleh basuh belakang kanan tu, kemudian belakang sebelah kiri. Okey, kemudian makruhatul ghusli, perkara-perkara makruh bagi mandi. Makruhatul ghusli hiya makruhatul wudu al-marratu. Perkara-perkara makruh bagi mandi itu ialah sama perkara-perkara makruh bagi wudu yang telah lalu. Al-marrah itu yang telah lalu. Al-marrah sana as-sabiqah. Itu namanya apa, sama aje. Namanya at-tafannun fil ibarah. Mempelbagaikan dalam pengungkapan, mentakbir. Maknanya sama saja. Okay, seperti ma sabaq, ma taqaddam, ma marra. Okay, kemudian al-ghsalul masnunah, mandi-mandi yang disunatkan. Al-ghsalul masnunah tu kathiratun, bermula segala mandi yang disunatkan itu kathiratun, ialah banyak. Okay, kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin sampai kepada 37. Okay. Setengah daripada minha ghuslul Jumu'ah, mandi hari Jumaat. Mandi hari Jumaat ni, ni yang paling afdal lah, mandi-mandi sunat yang paling afdal ya, mandi hari Jumaat. Okey. Dan ini hanya disunatkan bagi orang yang nak hadir solat Jumaat sahaja. Dan bila start bila start masuk mandi solat Jumaat ni, iaitu wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajr as-sadiq, dan masuk waktunya waktu mandi ini bi tulu'il fajr as-sadiq, dengan naiknya fajar sadiq, itu masuk subuh. Tapi afdalnya takribkan sehingga sebelum keluar, supaya lebih bersih lah. Maksudnya sejam sebelum keluar atau setengah jam sebelum keluar pergi masjid solat Jumaat tu, mandi ketika itu lebih afdal. Okey, wa yantahi bil ya'si
min fi'lil Jum'ah, dan habis waktu mandi Jumaat itu tu dengan putus asa daripada melakukan Jumaat. Itu dah akhir-akhir dah. Masa dah tak sempat dah tu. Okey. Kemudian wa ghuslul aidain, dan mandi hari raya, wa ghuslu ghasilil mayyit, dan mandi oleh orang yang memandikan mayat. Wal ghuslu lil istisqa, dan mandi untuk minta hujan. Mana solat istisqa tu nak pergi ke padang tu, kerana beramai ada ijtima', ada perhimpunan manusia, maka kena mandi juga. Tengok tu Islam bagaimana menitik beratkan kebersihan, kewangian. Dalam keadaan istisqa tu biasanya sebab tak ada air lah. Ghalibnya sebab tak ada air, kemarau. Kemudian mintalah hujan. Dalam keadaan macam tu pun disunatkan juga mandi. Sebab ada perhimpunan dengan manusia ramai-ramai. Itulah kita ahli agama ni kena sentiasa bersih, badan tak boleh berbau, okey, penampilan kena jaga. Itu sebab imej agama. Okey. Wal ghuslu lil khusufi wal kusuf, dan mandi untuk solat gerhana bulan dan gerhana matahari. Khusuf gerhana bulan, kusuf gerhana matahari. Gerhana bulan berlaku pada malam hari, gerhana matahari berlaku pada siang hari. Wal islamil kafir, dan kerana Islamnya orang kafir. Iaitu mana bila muallaf masuk Islam, sunnah untuk dia mandi. Wa ifaqatil majnuni wal mughma alaihi, dan sedarnya orang gila dan orang yang pitam. Orang yang pingsan tu dia sedar, orang gila dia dah elok balik. Tu sunat. Walil hijamah, dan kerana berbekam. Berbekam, iaitu selepas daripada berbekam. Wa misruha al-fasdu. Al-fasdu tu iaitu keluarkan dekat apa? Dekat dahi. Tu ada video boleh tengok al-fasdu. Okey, tengok bagaimana besi tu kemudian daun jentik tap. Dia memancut-mancut darah dia keluar dekat urat ke dahi ni. Tu kalau bukan pakar jangan buat, bahaya. Okey, kemudian wali dukhulil masjid, dan kerana masuk masjid. Nak masuk masjid sunat mandi. Wali kulli lailatin min Ramadan, dan pada tiap-tiap malam daripada Ramadan. Okey. Dekat sini banyak mandi ni yang sebahagian dalam Bughatul Mustarsyidin dia kira sampai kepada 37 mandi yang sunat ini. Maka sebahagian fuqaha seperti Imam Al-Bajuri rahimahullahu taala, ana memang pegang betul Hasyiah Bajuri. Okey, sebab tu salah satu kitab yang ana belajar waktu dekat pondok dulu, min awwalihi ila akhirih, tanpa tertinggal mana-mana kelas pun. Okey. Tu antara yang kitab wajib lah kalau belajar di pondok tu, satu-satu kena ngaji. Tu antara kitab yang almarhum Pak Cuhim dikatakan memang hafal kitab tu. Maksudnya apa? Memang hadam betul-betul Pak Cuhim. Pak Cuhim ni Tuan Guru Haji Ibrahim. Pak Cuhim ni ayah bagi Syekh Wan Izzuddin, Panjang Izzuddin, hafizahullah taala dekat Kedah tu. Pak Cuhim tu guru bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati semua tu lah. Tu dekat sana dikatakan beliau itu memang hadam betul-betul Hasyiah Bajuri. Sebab Hasyiah Bajuri ni dia memang dia kata istilahnya apa? Yaftahul bab wa yughliquh. Dia buka pintu, maksud dia bahas satu bahas, kemudian ditutup dah. Mana kita kenyang dah, tak perlu dah kitab lain tu. Ghalibnya macam tu. Jadi Imam Al-Bajuri menukilkan kalam fuqaha, menukilkan kalam fuqaha tentang dhabit mandi sunat dan mandi wajib ni. So antum catat ni dhabit dia, itu tulis kullu ghuslin taqaddama sababuhu fahuwa wajib wa kullu ghuslin ta'akhkhara sababuhu fahuwa mandub. Kullu ghuslin taqaddama sababuhu, tiap-tiap mandi yang telah terdahulu oleh sebabnya. Seperti mana? Ni keluar air mani, kena mandi. So keluar air mani sebab sebab keluar air mani kena mandi. So keluar air mani itu ialah sebabnya ialah terdahulu, maka itu ialah wajib. Itu mandi wajib. Dan tiap-tiap mandi yang terkemudian sebabnya, seperti nak solat hari Jumaat, sebab nak solat Jumaat mandi. So sebabnya itu terkemudian daripada mandi, maka itu ialah mandi sunat. Tu. Itu dhabit untuk dalam masalah mandi. Cuma adalah mustasnayat dia tu. Untuk yang pertama ada mustasnayat dia, mana yang dikecualikan, iaitu ada, kalau ikutkan dhabit tu, tiap-tiap mandi yang terdahulu sebabnya dia mandi wajib. Tapi ada juga
mandi yang terdahulu sebabnya dia bukan wajib. Seperti mana? Seperti mandian orang yang memandikan mayat. Sebab mandikan mayat atau sebabnya, kemudian dia kena mandi. Asal kalau ikutkan dhabit tadi itu wajib, tapi ini sunat. Yang kedua, orang masuk Islam contohnya. Orang masuk Islam, dah masuk Islam. Sebab masuk Islam sunat mandi. Sebabnya mutaqaddim. Tapi dia bukan wajib, tapi dia sunat. Atau ada yang dhabit sebelah yang atas tadi itu, yang pertama iaitu kullu ghuslin taqaddama sababu fa huwa wajib, tu ada mustasnayat dia tu. Tu kalau kita nak beza dengan mudah. Okey, kemudian ma yahrumu 'alal junub. Perkara yang haram ia ma tu 'alal junub, di atas orang yang berjunub. Junub ni dia boleh guna untuk lelaki perempuan, untuk mufrad dan jamak. Yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Haram di atas orang yang berjunub itu sittatu asya. Oleh 6 perkara. Pertama sekali as-salah. Solat tak boleh. Cuma dalam bab solat ni berlaku pada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika mana beliau jadi imam. Beliau jadi imam. Kemudian imam solat subuh. Kemudian beliau jadi imam, setelah itu beliau terlupa. Mana beliau belum belum bersuci lagi. Ketika itu. Maka hukum yang macam tu solatnya sah jamaah makmum, solatnya sah dan tidak perlu ulang. Sebab itu ialah hadas yang khafi. Hadas yang khafi. Jadi kita akan belajar, ingat tu. Maksudnya apa? Imam yang terlupa, imam yang berhadas. Imam yang berhadas seperti ada najis ke, ataupun lupa berwuduk ke, lupa mandi wajib ke, ataupun ada najis pada pakaiannya ke, maka bila dah selepas selesai solat, apa hukumnya? Apa hukumnya? Senang je hukumnya. Dhabitnya tengok hadas yang berlaku pada imam itu tu adakah hadas zahir ataupun khafi. Kalau hadas zahir, seperti contoh kat belakang pakaian dia berdarah, ada najis. Okey, benda yang zahir, makmum boleh tengok. Kemudian dia terus, makmum pun tak tegur. Kemudian jikalau hadas tersebut hadas yang zahir, maka solat makmum tidak sah. Mereka kesemua wajib ulang. Adapun jikalau hadas imam itu tu yang khafi, tersembunyi, seperti najis tu berlaku ada dekat celah-celah paha dia, dia tak perasan. Tahu alamak tadi kencing ni kencing tadi tu, tak perasan. Ataupun imam terlupa nak berwudu, ataupun imam terlupa nak mandi wajib contohnya, maka itu hadasnya khafi. Bila hadas yang khafi, bila dah habis solat, makmum tidak wajib ulang balik. Imam je lah kena ulang balik. Itu disebutkan dalam Mughnil Muhtaj oleh Imam Khatib Syrbini. Okey, as-salah. So haram solat, sama ada solat wajib atau solat sunat. Adapun ni ingat, mana tadi tu untuk yang tadi bab ma yahrumu ala man intaqada wudu'uhu tu. Okey, itu antaranya apa ni? Orang yang batal wuduk, man tak ada wuduk, haram 4 perkara, iaitu solat. Solat tidak boleh. Termasuk anak tambi solat jenazah. Termasuk solat di situ itu solat jenazah. Orang yang tidak ada wuduk tidak boleh solat jenazah. Adapun qaul yang mengatakan harus solat jenazah tanpa wuduk sebab bina di atas solat jenazah itu ialah doa, itu ialah qaulun batil di sisi Imam Nawawi. Imam Nawawi nas dalam majmu' itu ialah qaulun batil. Qaul yang batil, pandangan yang batil, tidak boleh dipegang dengannya. So kalau antum nak lebih detail, buka dalam majmu'. Okey. Syarah Muhadzab tu lah. Belajar fiqh ni tak cukup dengan semata-mata ni kita dah ada kemampuan, dah ada asas, adanya mengaji dengan guru, kemudian bahasa Arab kuat. Pergilah naik atas tu, naik sampai ke kita al dia kalau tak naik sampai atas tu, dia tak, selagi mana seseorang mazhab Syafi'i tidak membaca karya-karya mutaqaddimin, karya-karya yang besar mutawalat, dia tak sedap lagi tu. Dia tengok sebab kita mutaqaddimin itulah yang berbahasa secara tadlil dia kuat, mana menunjuk dalil dan sebagainya. So antum kat sini ni yang dah khulasah. Maksudnya apa? Lepas ni antum dah ada asas, senang je nak baca kitab-kitab tu. Tapi dengan syarat kekuatan bahasa Arab lah.
Asas fiqh sebenarnya ada masalah ni, tasawur masalah ni, apa masalahnya sini. Jelas, alat ni dah ada, asas ni dah ada, kuncinya dah ada, buka kat atas tu. Mudah. Okay? InsyaAllah. Pertama sekali, haram bagi orang yang berjunub tu solat. Wa tawafu, dan tawaf, wa masul mushaf, mishaf, mashaf, boleh. Bitaslithil mim, boleh baca. Boleh baca 3. Cuma dhammah mim tu lebih masyhur. Wa hamluhu, dan menanggung mushaf, tak boleh. Sama juga wal lubthu fil masjid, dan menetap di dalam masjid. Sini kena jaga. Wal lubthu fil masjid. Tengok bawah tu, wal lubthu ni masuk menetap, walaupun sekejap, walaupun atas qadar tumakninah, duduk kat situ. Okey, mithluhu at-taraddudu fihi, dan umpama lubthu itu ialah at-taraddud fihi. Taraddud ni mana? Masuk pintu yang sama, keluar pintu yang lain. Keluar pintu yang sama. Taraddud mana? Ambil barang, patah balik. Itu taraddud. Taraddud pun tak boleh. Ingat, dalam masalah masuk masjid ni dia 3. Dia ada 3 kategori perbuatan tu. Pertama sekali, al-lubthu ataupun al-muksu, menetap dalam masjid atas qadar tumakninah. Duduk saja. Okay. Yang kedua, at-taraddud. Dua ni tidak boleh. Dalam mazhab kita tidak boleh. Hatta orang yang ni tak pernah nak tambah lagi. Dua ni tidak boleh. Mana al-lubthu ataupun al-muksu, yang kedua at-taraddud tidak boleh. Orang yang berjunub. Adapun al-ubur tu melintas. Al-ubur, maka itu tidak ada masalah. Tulis ni. Amma uburul masjidi marran bihi min ghairi muksin fala yahrumu bal wala yukrahu fil asah. Adapun melintas masjid, marran bihi, halakan itu yang melalui dengan masjid itu, min ghairi muksin, tanpa ada muksin, diam, maksudnya melintas itu, maka tidak haram ia ubur, bal wala yukrah, bahkan tidak dimakruhkan fil asah, pada pandangan yang asah. Apa tu ubur, supaya antum tahu dhabit ubur tu, tulis. Wal ubur huwa ad-dukhul min babin wal khuruj min akhar. Al-ubur ialah masuk dalam masjid daripada satu pintu dan keluar daripada pintu yang lain. Itu ubur. Maka ubur, orang yang berjunub melintas, itu tidak haram, bahkan tidak makruh pada pandangan yang asah. Kemudian so 3 keadaan tu antum kena tahu. Okey. Yang dekat sini ni yang bagi tahu. Sebahagian orang bermudah-mudah masalah haid dan nifas. Haid khususnya. Haid, dia masuk dekat masjid, al-muksu dekat masjid. Ingat, haid itu hadasnya lebih berat daripada junub. Junub pun al-muksu tidak boleh. Sebab tu alasan mereka yang mengatakan, mereka yang mengatakan orang perempuan haid boleh masuk masjid. Sebab apa? Tidak mencemari masjid. Kalau macam tu, orang yang berjunub lagilah tak cemar apa-apa kat masjid. Itu tidak boleh. Apatah lagi mimbabil aula orang yang haid. Sebab tu benda ni ditambih oleh Al-Allamah Dr. Nuruddin Aitir rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Alamul Anam, Syarah Bulughil Maram. Nanti ana sharekan dalam grup nas dia tu, tentang dia kata ramai muasirin bermudah-mudah dalam masalah mengharuskan perempuan yang haid masuk ke dalam masjid. So masalah ini kena tambah, khususnya perempuan-perempuan yang nak akad nikah dalam masjid. Contoh ketika tu haid pula, masuk juga. Jangan. Sebab berdosa, tak boleh. Takkan permulaan bahtera perkahwinan tu yang nak dibina dengan asas dosa dulu. Dimula dengan perkara dosa dulu. Jangan. Alamak, dah cantik dah ni, kameraman dah sesuai dah tu kat masjid. Cantik kalau kita ambil gambar tu. Tak perlu. Tunggu kat luar masjid. Itu lebih aula.
Okey, jangan mencemarkan, memperjudikan istilahnya, jangan memperjudikan mana momen-momen detik-detik pertama pembinaan rumah tangga tu dimulakan dengan perkara yang haram. Okey, dah selesai masalah itu semua tu, al-lubthu, at-taraddud dengan juga al-umur itu fil masjid. Ingat, hukum tiga-tiga itu ialah di dalam masjid. Sekarang kita pergi kepada masalah lain, iaitu masjid pula terbahagi kepada 3 kawasan. Pertama sekali ialah al-masjid, kita kata dewan solat utama. Yang kedua ialah rahbah. Rahbah atau ruhbah. Rahbah. Yang ketiga ialah harim. Ingat, rahbah, mana rahbah ni maksudnya apa? Kalau dekat masjid-masjid Malaysia ni, dia ada dewan solat utama yang dikunci tu. Kemudian dia punya birai-birai dia tu yang orang, kalau musafir boleh je, terbuka je. Tu rahbah tu, dia mengambil hukum masjid. Orang junub, orang yang haid tidak boleh berada dalam rahbah. Harim tu iaitu keluar daripada kawasan masjid, yang mana tidak boleh niat iktikaf dekat situ. Adapun masjid ataupun rahbah itu boleh niat iktikaf dekat situ. Harim macam kawasan parking. Yang tu perempuan boleh kat situ. Perempuan yang haid boleh dekat situ. So bila masalah ni antum kena tahu ada 3 benda. Pertama sekali masalah masalah al-mukthu, at-taraddud dengan al-ubur. Yang kedua masalah masjid, rahbah dengan harim. Okey, itu al-lubthu fil masjid. Kemudian seterusnya, wa qiraatul Quran bi qasdil qiraah, membaca akan Al-Quran bi qasdil qiraah, dengan qasad, dengan niat membaca Al-Quran. Dengan niat baca Al-Quran. Okey. Dekat sini cuba tengok bawah tu, ay wahdaha au ma'a ghairiha. Iaitu dia niat dia baca Al-Quran tu dengan niat qiraah ataupun niat qiraah berserta niat lain. Maksudnya dia niat baca Al-Quran, samping juga dia niat untuk menjaga diri dia sebagai zikir misalnya. Yang tu tidak boleh. Okey. Adapun sekadar menggerak-gerakkan bibir, tanpa mengeluarkan suara, yang itu tidak haram. Sebab itu bukan qiraah. Sama jugalah hukum dia di atas orang yang haid, perempuan haid. Kecuali boleh taklid dalam sebagai mazhab Maliki tu. Okey. Satu lagi dekat masjid itu antara adabnya, hukum kentut dalam masjid orang tanya. Itu antara selalu orang tanya. Okey. Imam Al-Bajuri ada sebut. Okey. Wa ikhrajur rihi fil masjid khilaful aula. Khilaful aula. Wa ikhrajur rih, mengeluarkan angin itu kentut fil masjid, dalam masjid, itu khilaful aula, menyalahi yang aula. Dia bukan makruh tapi khilaful aula, ringan sikit. Okey. Untuk masalah al-mukthu tadi tu, al-lubthu, itu terkecuali orang kafir. Orang kafir, kanak-kanak dan orang gila. Boleh kat masjid tu, contoh orang kafir datang ada program apa-apa, boleh. Okey. Adapun jikalau dia niat baca Al-Quran seperti ayat kursi, dia niat untuk pelindung diri sebagai zikir, maka orang yang berjunub ataupun haid itu boleh membaca. Okay. Ataupun baca doa, niat doa, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan ayat Al-Quran, tapi dia baca tu dengan qasad doa. Seperti rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu ayat Al-Quran, tapi dia baca tu qasad doa, bukan dengan qasad qiraatul Quran. Itu dibolehkan. Okey. Kemudian kita masuk bab najasah pada malam ini, sehingga bab istinja insya-Allah taala. Okey, an-najasatu, bermula najasah, najis lughatan pada bahasa ialah al-mustaqdhar, sesuatu yang dibilang kotor. Okey. Wa syar'an, dan pada syara' ialah mustaqdharun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhkhisa. Iaitu mustaqdharun, sesuatu yang dibilang kotor, yamna'u, yang menegah ia akan sihhatas salat. Ada kotoran ini menegah sah solat, mentak sah solat, haitsu la murakhkhisa, sekira bahawa
tidak ada murakhisa, tidak ada yang mengharuskan. Murakhisa dengan maksud mujawwiz. Mujawwiz yang mengharuskan. Tengok bawah tu, ay mujawwiz. Iaitu bi khilafi ma law kana hunaka mujawwiz. Bersalahan dengan masalah bahawa ada di sana itu mujawwiz, sesuatu yang mengharuskan mustakhdar itu, kama fi faqir tahurain, sama seperti masalah pada orang yang luput dua alat suci. Faqir tahurain maksud orang yang luput tak ada dua alat bersuci, tak ada air dan juga tak ada debu tanah, ataupun ada tapi tak boleh pakai. Kerana dia sakit, debu tanah tak boleh kena, air pun tak boleh kena. Wa alaihi najasah, sedangkan ada di atasnya itu najasah, ada pada badannya itu najasah. So air tak ada, debu pun tak ada. Maka fa innahu yusalli li hurmatil waqti, maka dia tu kena solat untuk menghormati waktu. Wa alaihi la'adah, dan wajib ke atasnya tu kena ulang balik nanti. Dia ada mustakhdharun, ada najis. Untuk nak solat, tak apa, itu ada mujawwiz, ada sesuatu yang mengharuskan. Tapi dia kena ulang lah. Okey, kemudian aqsamun najasah, pembahagian-pembahagian najis. An-najasatu salasatu aqsam, bermula segala najis itu ialah 3 bagai. Pertama sekali mughallazatun, mughallazah yang diberatkan, mana najis berat, wa mukhaffafatun, dan najis ringan, wa mutawassitah, dan najis pertengahan. Dalam diat, ingat, mughallazah, mukhaffafah itu bukan sifat bagi bukan dalam bab najasah saja, tapi dalam bab diat juga. Ada di sana, kita dah belajar sebelum ni dalam matan Abi Syuja', ada diat mughallazah dan diat mukhaffafah. Fal mughallazatu najasatul kalbi wal khinzir. Bermula najasah mughallazah itu ialah najis anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan barang iaitu binatang yang lahir daripada kedua-duanya. Au min ahadihima, ataupun daripada salah satu kedua-duanya, seperti kacukan kambing dengan anjing, ataupun babi dengan kambing. Okey, kacukan dia. Wal mukhaffafatu, dan mukhaffafah, najasah mukhaffafah pula yang ringan, baulus sabiyyi alladhi lam yat'am litaghadhi ghayra al-laban wa lam yablughil haulain. Masalahnya kena detail, antara kadang-kadang salah faham juga. Iaitu najis mukhaffafah ialah baulus sabiyyi, air kencing kanak-kanak lelaki, bukan anak kencing perempuan. Alladhi, kanak-kanak lelaki yang tidak makan. Yang tidak makan ia litaghadhi, untuk mengenyang. Ghairal laban, selain daripada susu. Mana dia minum susu saja. Walam yablughil haulain, dan tidak sampai umurnya akan 2 tahun. Okey, kat sini antara salah faham, biasanya apa? Litaghadhi itu penting. Mana dia tidak makan selain daripada susu untuk mengenyangkan. Adapun jikalau dia makan selain daripada susu bukan atas jalan mengenyangkan, seperti atas jalan ubat misalnya, ataupun tahnik. Orang tanya, kanak-kanak tu, budak tu dah tahnikkan dengan tamar dah tu, kurma tu dah makan kurma, so dia makan selain daripada laban. Adakah air kencingnya mukhaffafah? Ya, mukhaffafah, sebab dia makan tamar tu bukan atas mengenyangkan, bukan litaghadhi, tapi untuk tahnik. Tengok bawah tu, nombor 2 tu. Fala yadurru ta'muhu li ghairi al-laban litadawi kasafuf. Maka tidak mudarat oleh makan oleh as-sabi li ghairi al-laban, akan selain daripada susu, kerana tujuan litadawi, untuk berubat. Kasafuf, seperti safuf. Safuf ni apa? Kullu dawain yabisin, tiap-tiap ubat yang kering. Lil islah, untuk mengubat. Untuk mengubat, mana kadang-kadang ada penyakit apa, dia masukkan, makankan ubat tu. So dia makan selain daripada susu, tapi makan tu bukan atas jalan mengenyang. Dan juga ni wala tahnikuhu bitamrin, dan tidak mudarat oleh mentahnik akannya belah bibir budak tu dengan tamar. Sebab itu bukan untuk litaghadhi. Maka contoh tiba-tiba dia bagi susu tepung misalnya, ataupun dia bagi nasi ke misalnya, wa yasiru litaghadhi walau marratan wa in 'ada ila al-laban, dan jadilah ia ta'muhu tu litaghadhi, untuk mengenyang, seperti dia kadang-kadang lelaki itu makan susu tepung ataupun makan nasi walau marratan, sekali dia makan nasi, dah tak jadi dah. Contoh tahun pertama, mana bulan ke-10 lah kita kata, bulan 10 dia dah makan nasi, kadang-kadang lelaki tadi tu, kemudian tak nak, dia macam batu dia tak nak dah makan tu, kemudian dia kembali balik pada susu, tu dah air kencingnya tu dah tak jadi mukhaffafah dah. Wa in 'ada ila al-laban, tu ghayanya, sekalipun dia kembali balik kepada susu. Okey, wal mutawassitatu baqin najasati kal khamri.
Dan najasah mutawassithah ialah yang berbaki lain selain daripada najis mughallazah dan mukhaffafah, seperti kal khamri, arak. Arak iaitu cecair arak itulah. Okey. Kemudian izalatun najasah. Dah tahu najis tadi tu, kemudian bagaimana pula cara untuk menghilangkan najis tadi tu. Okey, cara untuk menghilangkan najis tadi. Okey. Tazulun najasatul mughallazatu bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalatin. Hilang najis mughallazah itu dengan membasuh akan ma tanajjasa biha. Ma tu kena kepada benda, iaitu mutanajis, seperti baju misalnya. Baju tu terkena terkena najis anjing misalnya, ataupun air liur anjing. Ni dengan membasuh sesuatu yang terkena najis dengannya bil mughallazah tu. Ma tu kena kepada mutanajis, iaitu pakaian, kaki ke. Sab'a ghasalatin. Sebanyak 7 kali basuhan. Sab'a ghasalatin. Okey, 7 kali basuhan. Okey. 7 kali basuhan, ihdahun nabi turab. Salah satu daripada 7 basuhan itu iaitu dengan tanah, dengan air tanah. Okey. Iaitu tak sama ada basuhan ke-5 ke ke-6 ke. Okey, tapi aulanya bukan yang terakhir lah. Okey. Turab yang mujzi'in fit tayammum, dengan tanah yang memadai ia pada tayammum. Mana tanah yang memadai yang sah kita buat tayammum. Okey. Dhabitnya apa? Maka tidak memadai najis, mana tanah yang najis seperti tai anjing misalnya. Kalau dekat Mesir tu hati-hati kalau nak cari tanah tu. Wal mutanajjis, dan tanah-tanah yang terkena najis. Wadan wal musta'mal, dan air tanah yang musta'mal yang telah digunakan untuk melakukan tayammum. Okey. Tapi dekat sini kena tengok balik sebab mujzi'in fit tayammum kalau ikutkan sebab yang masyhur turab di situ boleh sahaja bercampur dengan air tanah liat, tapi tanah liat tidak memadai pada tayammum. Okey, nanti kena cek balik ibaratnya sebab ada sedikit iskal kat sini. Okey, tulis sambung dekat ni biturabin tu, ihdahun nabi turabin, antum tulis wal azhar ta'ayyunut turab. Okey, ta'ayyun at-turab maksud apa? Tertentu oleh turab. Mana mesti kena debu tanah. Okey, mesti kena debu tanah. Itu dalam Minhajut Talibin Imam Nawawi sebut wal azhar ta'ayyunut turab, tertentu tanah, tak boleh benda lain. Okey, dekat sinilah kita kena dakik. Mana benda lain selain daripada tanah tak boleh menggantikan tanah untuk mensucikan najis mughallazah. Tapi di sana Imam Khatib Syirbini menukilkan 3 qaul bagi Imam Syafi'i. Okey, dan ada 3 qaul lah secara keseluruhannya dalam mazhab kita ni dalam masalah ini. So pandangan mu'tamad, pandangan azhar, sabun tak boleh menggantikan turab. Tapi qaul kedua, pandangan kedua, sabun boleh menggantikan turab. Sabun boleh menggantikan turab. Jadi kalau seseorang susah sangat nak dapat debu tanah, contohnya macam kat Mesir contohnya kan, boleh juga taklid kepada pandangan kedua. Taklid pandangan kedua dalam mazhab kita tu iaitu boleh juga sabun, tak kira Dettol ke Lifebuoy ke, boleh menggantikan tanah untuk membersihkan najis mughallazah. Okey. Seterusnya wal mukhaffafatu bi rashyi ma tanajjasa biha bima'in ya'ummuhu. Dan najis mukhaffafah itu, hilang najis mukhaffafah itu bi rashyi ma tanajjasa biha, dengan merenjiskan barang, okey, yang tanajjasa biha, barang tu kena kepada mutanajis lah. Pakaian kita ke, okey, tilam ke, dengan merenjiskan tilam
kita kata tilam yang tanajjasa biha, yang terkena najis dengannya bil mukhaffafa, bi rashi itu bima'in dengan air, itu air mutlak, ya'ummuhu yang mengumumi akannya. Tak perlu ada mengalir tu, tak perlu ada mengalir. Okey, bila ada mengalir tu namanya ghuslun. Mana cukup renjiskan sahaja. Ataupun kita kata ambil spray saja. Spray macam tu. Itu untuk najis mukhaffafah. Itu air kencing sabi. Alladhi lam yut'am litaghadhi ghaira laban wa lam yablugh al-hawlain. Wal mutawassitatu al-'ainiyah. Dan najasah mutawassitah al-'ainiyah. Biasa kita mengaji kan najis terbagi pada aini dan najis hukmi itu najis mutawassitah. Al-mutawassitah al-'ainiyah, apa dia tu? Wahiya allati laha launun aw rihun aw ta'mun. Iaitu najis mutawassitah yang ada baginya warna ataupun bau ataupun ta'mun atau rasa. Rasa tu dengan lidah, bukan dengan rasa dengan tangan. Ada sebahagian orang jelaskan dekat TV, ta'mun tu itu rasa dengan jari, bukan. Okay, cara dia apa? Wa mutawassitah tu bi izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, dengan menghilangkan akan warnanya, okay, dan baunya dan rasanya. Iaitu of course lah dengan dia punya jirim dia tu. Okay, buang dulu dia punya najisnya tu. Okay, bawah tu penting. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu, dan tidak memberi mudarat, mana tak mengapa kekal oleh warna ataupun bau yang susah nak hilangkan akannya. Mana dah ada najis mutawassitah al-'ainiyah tu, setelah disucikan tu, dibasuh, masih kekal lagi warnanya kekuningan contohnya, ataupun masih lagi berbau yang susah dihilangkan, bi alam yazul ba'dal ghusli thalatha marrat, dengan bau tidak hilang juga bau ataupun warna itu setelah dibasuh 3 kali, ma'al hatti wal qarsi, serta dengan kikis. Mana dah kikis dah pun tak hilang juga. Okey. Kemudian wal hukmiyah pula. Hukmiyah wahiyya allati la launa wala riha wala ta'ma. Beza dekat bawah tu, yang tu tak mengapa. Lepas tu kalau wa yadurru baqa'ul launi war rih ma'an aw at-ta'mi, mudarat jikalau berkekalan masih warna dengan bau masih ada lagi, maka tidak memadai. Maksudnya apa? Kena sucikan lagi. Awit ta'am, ataupun warna dah hilang, okey, bau dah hilang tapi ada rasa lagi tu. Rasanya ada lagi, maka tidak boleh. Wal hukmiyah pula. Wal hukmiyah wa hiya allati la launa wala riha wala ta'ma laha yajri al-ma'i 'ala ma tanajjasa biha. Iaitu lalukan, okey, walaupun sekali, walau marratan, sekalipun sekali, lalukan air, yajril ma' ala ma tanajjasa biha, di atas perkara tilam baju yang kena najis dengannya bil hukmiyah. Seperti mana najis hukmiyah ni? Contohnya baju terkena air kencing, kemudian disidai lama kat situ, kat tengah panas misalnya, 3 hari atau seminggu, warna pun dah hilang semua tu, bau pun dah hilang, tapi tidak dibersucikan lagi dengan air. Maka yang macam tu cukup dilalukan air tu walaupun sekali. Okey, kita kata siram dengan air pipe tu, sudah dah. Okey. Kemudian yang terakhir, yang terakhir al-istinja. Yang terakhir al-istinja. Okey. Tak apa, insya-Allah istinja pada majlis seterusnya insya-Allah. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat grup, ataupun tanyalah kat grup insya-Allah taala. Aminah. Okey. Dah Aminah belajar juga. Okey. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.